kasih Encik Ustaz ya. Ya, betul. Kadang-kadang tak clear tu. Main. Hujan. Kena menonton Quran syok lah. So, nak dengar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu malam ni untuk sambung kitab kuliah wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Taha Abdullah Al-Afifi, muka surat yang ke-48, perenggan yang ke-3. Kita tak ambil itu. Kita berhenti dekat syair itu. Kita tak ambil syair. Jadi kita masuk dalam hadis terus. Kan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Bukhari wa Muslim. Baris itu syair tu kan. Lepas tu kita masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Orang muslim itu yang sebenar-benar muslim adalah yang menjaga orang-orang muslim lain daripada lidah dia. Kita berada di dalam bahagian yang bahagian yang terakhir dalam wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga. Yang ketiga, iaitu apa yang disebut itu alla aql katadbir wala wad' kal-kaffi wala has kahusnul khuluq. Kita dah ambil itu. Maka ini sambung lagi. Disebut al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani. Salah satu daripada akhlak seorang muslim itu dalam menjaga orang muslim yang lain dari segi lidahnya. Kan? Sebab tu dia sebut kata la aqlu katadbir. Tak guna kalau kita ada akal tetapi kita tidak tadbir urus dengan baik. Semua manusia maklum dah, semua ada akal. Jarang dia lahir otak kosong. Dia tak? Lahir doktor scan, tak ada, otak tak ada. Kepala kosong. Tak ada. Semua ada otak. Tapi khusus yang manusia itu bila ada otak, ada akal. Binatang lain ada otak tapi tak ada akal. Tak. Jadi kalau nak buang akal daripada manusia, kena buang otak. Jadi dia berjalan dalam keadaan otak tu kosong, ketong. Jadi mustahil seorang manusia hidup dia tak ada otak. Dia mesti ada otak. Kalau tidak dia tak ada hidup. Maka bila ada otak dia kena ada akal. Jadi sebab tu kata Rasulullah SAW, la aqlu katadbir. Tak guna kalau ada akal tetapi tidak mentadbir dengan tadbir urus yang terbaik. Maknanya urusan hidup kita seharian kita tak tadbir dengan elok. Dari segi masanya, dari segi kelakuannya, dari segi amalannya dan sebagainya. Sebab kita hari ini berkait rapat dengan masa ya. Masa ya. Kalau kita tengok kaitan masa dengan kita, tengok kaitan solat. Kita ada 5 waktu solat. Paling kurang pun kan kita tak boleh nak betul-betul solat pada waktunya. Betul tak? Tu salah urus tadbir dengan baik.
Padahal kita ada akal. Itu contoh. Baik. La wara' kal-kaf, tidak ada. Kalau orang tu wara' tidak ada, tidak guna wara' itu kalau dia tidak menegah. Itu dah cerita itu. Ini kita ulang balik. Kita tengok dia wara', tapi kalau ada satu kesalahan depan mata dia tu, dia tak tegak, maka kata Rasulullah tak guna. Seorang yang wara' ini adalah orang yang dalam diri dia itu sentiasa ada al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan dari segi cara dia berpakaian, dari segi cara dia beramal, dari segi cara dia bertaamul dengan masyarakat. Jadi al-wara' itu mesti menegah. Kalau dah dia tengok kemungkaran tak menegah, maka wara' dia itu hanya main-main ataupun dibuat-buat. Jalan tunduk, tengok-tengok mai kapal peluk depan mata dia. Bawa motor cungit naik. Dia relax tengok. Tak ada dia nak tahu. Bom tisat nak tanya. Anak siapa ni? Contoh. Baik. Yang ketiga, la hasbuka husnul khuluq. Kita dah bilang, tidak ada penilaian yang terbaik kalaulah dia tidak ambil kira dari segi akhlak. Ni hujung tahun ni. Hujung tahun dah. Pakat-pakat lah manduk menilai KPI. Jadi tak guna sesuatu KPI itu, dia bagi markah A ke 90 ke 100 ke, kalau tidak diambil kira dari segi penilaian akhlak yang dua atas. Hang kerja lah lagu mana baik pun, kalau tak semayang, tak boleh dapat 100, tak boleh dapat 80, tak boleh dapat 70. Tapi ini tidak ditatbikkan dalam jabatan kita. Tak apa, tak semayang janji dia buat kerja. No, jam tu kerja dulu. Biar dia semayang. Maka kalau orang betul-betul berpegang kepada 5 waktu dia solat, maka nescaya dia itu tidak akan tinggal kerja dia. Sah-sah lah. Kalau kita tengok orang tak kerja lebih kurang, makan pagi macam saya sudah sebut, tengok kerja dia lah betul, tengok dia solat tak. Baik. Jadi kita sambung pada akhlak tersebut. Maka muslim, man salimal muslimu min lisan. Salah satu daripada akhlak seorang muslim juga adalah nak bagi tahu kata dia itu betul seorang muslim, maka dia kena jaga lidah dia untuk muslim yang lain. Lalu sahabat capik dan sebut Maidah capik tu. Mulut tak dansat. Jadi kena jaga. Kata Rasulullah SAW, urida annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah SAW, sabdanya, thalathun, 3 benda. Thalathun, 3 benda. Man lam takun fihi wahidatun minhunna, kalaulah tak ada 3 benda dalam diri dia ni, kalau jatuh satu saja. Dalam 3 benda yang ada dalam diri manusia, kata Rasulullah, kalau jatuh satu saja, tak ada satu daripada antara 3, apa kata Rasulullah, fala ta'taddu bi syai'in min amali, maka tak payah ambil kira apa yang dia buat. Tu sampai teruk tu. 3 perkara dalam diri manusia, kata Rasulullah, jatuh satu, tak payah pakai yang lain. Tak payah pakai yang lain. Dia sembang lagu mana pun tak payah pakai. Pasal jatuh satu daripada 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, taqwa, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut takwa, maka semua sifat-sifat takwa yang ada dalam Al-Quran itu menafikan sifat-sifat munafik yang ada di dalam surah Al-Munafiqun itu. Nampak? Hari ini orang tak sedar yang tu. Semayang, surah Al-Mu'minun cerita bagaimana nak menjadi sebagai seorang yang mukmin, kan? Surah Al-Mu'minun dia cerita mukminun sifat dia begini. Allah letak satu surah Al-Munafiqun, sifat dia begini. Bukan nak suruh buat dua-dua. Ustaz saya belajar hafal surah Al-Munafiqun, lepas tu hafal surah Al-Mu'minun, lepas tu saya ikut dua-dua.
Hak munafik pun saya buat, hak mukmin pun saya buat. Teruk sangat tu tak mengaji. Dah. Maka itu yang disebut sebagai apa? At-taqwa. Mengikut benda-benda yang Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun. Kan? Apa ciri-ciri orang mukmin berusaha, berikhtiar untuk melayakkan kita mempunyai ciri-ciri orang mukmin dalam satu masa yang sama, cuba dan berikhtiar untuk meninggalkan perkara-perkara dan ciri-ciri orang yang Allah sebut dalam surah Al-Munafiqin, iaitu ciri-ciri orang munafik. Maka itu disebut sebagai salah satu daripada cabang takwa. Jadi di sini dia sebut at-taqwa, perkara yang pertama, sifat seorang manusia. Kalau jatuh satu daripada tiga, tak guna pakai manusia tu, maka yang pertama adalah taqwa. Tahjizahu an ma'asi Allah azza wa jalla. Jadi ketakwaan itu katanya, kata apa ni, Rasulullah SAW, tahjizahu, menghalang dia anil ma'asi Allah subhanahu azza wa jalla, dalam membuat maksiat kepada Allah SWT. Kan? Qad aflahal mu'minun. Kan? Allah sebut orang mukminun macam mana? Iman dia cukup kuat, solat dia tak tinggal. Tak. Tapi Allah sebut dalam cerita orang munafikun, yang pertama sekali apa dia? Yukadzibun, membohong. Tak. Jadi kalau dia solat tak tinggal, mustahil dia bohong. Kalau dia bohong, maka ada masalah pada solat dia. Tu. Sebab tu dia kata gini. Jadi bila kata taqwa, bila kita bersolat, takut kepada Allah, memegang semua apa yang Allah suruh dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan melakukan perkara-perkara selain daripada hak Allah tegak dan hak Allah suruh. Bohong, kita solat, nak bohong orang, tak gamak. Dah. Maka kalau kita bohong orang, tiada takwa dalam diri kita. Dan ada masalah pada solat yang kita dirikan. Ustaz hukum orang ke? Memang itu hukum dia. Minta maaf saya sebut. Itu hukum dia. Bukan saya sebut hukum begini tak. Ni kitab sebut, Al-Quran sebut, hadis sebut. Orang yang berbohong, maka ada masalah dengan solat dia. Bohong ni bukan bohong melawak. Kan? Masa sambil berjalan, ada ular lompat orang tu. Tu gurau. Ni hak bohong sungguh ni. Kan? Hak bohong sungguh ni. Bohong sungguh lagu mana? Lagu adalah ni lah. Kan? Kata janji lagu tu tak buat. Kan? Janji lagu ni, apa dia perangai orang munafik? Kata Rasulullah SAW, idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Idza hadatha kadzaba, bila berkata-kata bohong. Kan? Bohong. Macam-macam nak cerita pasal bohong ni banyak. Kan? Banyak cabang bohong. Jadi jangan duduk dalam tu kalau kita berada dalam keadaan orang yang bertakwa. Yang tu yang pertama. Jatuh takwa tu tak boleh pakai seorang manusia. Ni kata Rasulullah. 3 sifat. Yang pertama takwa. Yang kedua al-hilm, cita-cita. Al-hulum, cita-cita. Yakfihi yakufu bihi safiha, cita-cita yang menyebabkan kita ini terhalang daripada melakukan kerja-kerja bodoh. Safiha itu maknanya bodoh. Kita ada cita-cita, sesuatu yang kita letak, maka dengan cita-cita itu kita tak akan buat kerja bodoh. Contohnya kita letak cita-cita, cikgu-cikgu tanya dulu nak jadi apa? Jadi polis, cikgu. Ya. Maka kita hidup dengan cita-cita itu. Adakah kita hidup dengan cita-cita merompok? Nah, jadi kerja bodoh. Cita-cita jadi polis, tapi merompok. Begitulah yang Islam letakkan. Cita-cita seorang manusia itu sepatutnya apa dia? Adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk menunggu kembalinya kita kepada Allah, iaitu melalui alam akhirat. Masuk ke alam, itu cita-cita kita.
Daripada mana kita datang, untuk apa kita datang, ke mana kita nak pergi. Itu cerita-cerita kita. Cita-cita kita datang daripada Allah, kerana kita duduk di dunia ini illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Ke mana kita akan pergi adalah untuk berjumpa kembali dengan Allah SWT. Itu cita-cita kita. Jadi kalau kita bercita-cita untuk kembali bertemu dengan Allah dan Rasulnya, maka takkan kita nak buat benda-benda yang tak elok. Itu cita-cita. Adakah hari ini kita ada cita-cita lagu tu? Contoh kalau akhir zaman, kan? Dah bersediakah kita untuk kembali ke rahmatullah? Kan? Saya pun lambat lagi 20 tahun ni ya. Ayah aku tak ada pun. 5 tahun boleh bagi ya. Bagi 5 tahun ya. Menawak. Bersedia tak kita untuk nak menempuhi tempoh ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di situ kita letak tujuan cita-cita kita, supaya kita tidak bertindak supaya benda-benda yang dengan benda-benda yang bodoh. Tu al-hulmu yakufu bihi safiha. Maksudnya cita-cita yang kita ada untuk menyembah Allah, untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dengan cita-cita itu dia akan menghindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Yang mana bila orang buat maksiat jumpa Allah, tak jumpa juga. Orang buat maksiat pun akan kembali kepada Allah. Orang yang beriman juga akan kembali kepada Allah. Dua-dua, semua kafir ke, munafik ke, musyrik ke, mukmin ke, muslim ke, cita-cita itu telah ditetapkan awal dulu sebelum kita turun ke dunia. Sebab apa? Last kali cita-cita semua manusia mesti sampai kepada Allah SWT. Dah, cita-cita tujuan kita hidup di dunia nak ke mana lepas tu telah ditulis oleh Allah. Kita akan semua sampai kepada Allah SWT. Tak boleh pergi tempat lain. Dah, nak pergi tiket kat Mareh pun duduk di dalam cakrawala yang Allah bina, yang Allah jadikan. Maka semua akan hancur berkejai, kita akan berada di depan Allah SWT. Maka kalau cita-cita itu tidak kita ambil sebagai satu perkara untuk kita melakukan kebaikan, maka kita akan jumpa dengan Allah dalam keadaan dibalas dengan kejahatan. Itu je pilihan yang kita ada. Ada pilihan lain? Tak ada. Minta maaf saya sebut. Tak. Takat-takat nak duduk minum kopi, sorry, tak ada pilihan. Kan? Saya ni main pada Mahsyar nak santai-santai, Ustaz. Sorry. Bukan dia. Kan? Nak minum-minum kopi, kan? Tengok-tengok orang lalu. Saya tak mau pergi tempat-tempat orang dia duduk timbang. Kata Rasulullah, apabila bangunnya seseorang manusia bangun daripada tidur mereka di padang mahsyar, maka dia akan dihambat oleh para malaikat untuk menuju ke arah timbangan. Tak ada masa nak duduk bersembang santai-santai, kan? Waktu tu tak payah duduk gagah nak buat tahlil pun tak payah. Jumpa kawan-kawan, jom kita buat tahlil dulu. Tak payah. Bukan masa lagi. Tak. Pasal semua akan berjalan menuju kepada timbangan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khuluqu ya'ishu bihi fil nas. Dan akhlak yang dia ada yang menyebabkan dia boleh hidup di dalam masyarakat manusia. Akhlak. Orang yang ada akhlak itu disebut akhlak, berakhlak. Apa dia itu akhlak? Kalau Rasul SAW khuluquhul Quran, akhlak Rasul SAW, akhlak dia adalah Al-Quran. Jadi akhlak kita, akhlak apa? Kita akhlak apa? Maka kita juga, kerana Rasul SAW bu'ithu liutammimu, nak sebut pun tergeliat dia. Makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita juga mesti berikhtiar, berusaha untuk mengikut khuluquhul Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Oh dah itu Ustaz, itu akhlak Rasulullah, mana kita boleh pergi? Itu tujuan hidup kita. Maksudnya sedaya mana kita ikhtiar
untuk sampai kepada khuluq al-Quran, akhlak al-Quran, maka itu Allah balas dengan gandaan lipat kali ganda pahala. Kita ikhtiar, sebab memang Rasulullah SAW diutuskan untuk merubah akhlak-akhlak manusia. Maka kita kena ikut perubahan Rasulullah SAW. Dan akhlak yang pertama, yang paling penting adalah seorang manusia sedar bahawa dia adalah hamba. Itu akhlak kan? Bagaimana seorang akhlak pembantu rumah dalam? Adakah bila dia maki-maki, dia duduk atas kursi sila panggung, tekan TV, dia suruh tuan rumah dia buat air kopi? Itu akhlak. Ataupun dia duduk sila panggung, dia tanya, rumah ni nak jual? Friendly habaq lah dalam cerita dia. Adakah itu akhlak? Tidak. Jadi kalau kita tengok akhlak seorang hamba, tengoklah akhlak. Contoh bagi akhlak seorang hamba, sebenar-benar hamba. Pada hari ini hamba pun dah tak ada dah. Nak tengok, kita tengok pekerja-pekerja bawahan. Bila orang suruh buat. Kalau tak buat, dia buang kerja. Tidak. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Suruh buat, tegah jangan buat. Itu dah akhlak yang sebenar-benar. Yang pertama sekali dalam akhlak Rasulullah SAW, khuluqul Quran. Melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan bawah daripada tu, termasuklah di dalam tajuk-tajuk akhlak-akhlak ni, termasuklah dalam tajuk adab. Adab, cara kita bercakap, itu adab. Bawah daripada akhlak. Bagaimana cara kita berjalan, wala tamshi fil ardi maraha, itu yang disebut khuluqul al-Quran. Bila kita berjalan, Allah kata jangan hentak-hentak kaki di atas muka bumi Allah ni, sebab Allah tak suka. Bukan saja-saja hentak tu, bukan. Maksudnya dalam keadaan sombong, bongkok dan takabur. Itu akhlak. Jadi kita buang sombong, kita buang bongkok, maka kita sudah mengambil sedikit daripada akhlak Al-Quran. Jadi hari ini alhamdulillah, kita tengok kan, orang apa ni, nak sebatang pula. Matang riang ni kira alhamdulillah. Jalan pun tak macam tu, semua alhamdulillah tunduk kan. Jalan juga orang bagi salam. Tadi Jumaat, lepas habis Jumaat pakai lawan salam, alhamdulillah. Maka kita ada sedikit daripada akhlak Al-Quran. Macam mana nak bagi banyak? Maka kena mengaji Al-Quran lagi. Cari apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Ikut apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Maka itu dah jadi seorang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka tiga perkara tu, jatuh satu, manusia tu tak boleh pakai. Dia kata Rasulullah, bukan saya kata. Tak boleh pakai. Lepas tu dia bertanya, apa itu tak payah kawan Ustaz? Orang yang tak ada akhlak tak payah kawan. Bukan maksud tak boleh pakai tu maksudnya kena pulau dah. Maksud tak boleh pakai maknanya tanggungjawab orang yang berakhlak untuk mendidik semua manusia di sekeliling dia untuk menjadi orang yang juga berakhlak. Sebab itu adalah tugas Rasulullah SAW. Maka itu juga tugas kita. Jadi kalau kita tinggal tugas itu, maka kita juga menjadi tidak berakhlak. Kerana salah satu daripada tugas Rasul adalah liutimmama makarimal akhlak. Maka kita hari ini juga, tak kira saya ke ayah-ayah ke, ada kalau ada ibu-ibu kan, tugasnya nak menjadi salah satu daripada mengambil sedikit daripada akhlak Al-Quran adalah dengan mengikut Rasul untuk yutammima makarimal akhlak, mendidik manusia yang ada sekeliling ini untuk menjadi orang yang berakhlak. Dia kena cerita tak? Bukan dia tak kawan lah, kawan tak baik, kau habis rosak dengan aku rosak. Tak boleh begitu. Maknanya bila kita sebut lagu tu, kita pun telah tolak satu daripada apa yang Rasulullah SAW buat daripada waktu dia diutuskan menjadi Nabi SAW sampai dia wafat. Dia tolak. Jadi kita kena buat juga macam tu. Baik. Fatamatta' bihadha sifat. Maka dengan tiga sifat tadi, kata kita, ambillah peluang untuk tamatta'. Tamatta' ni disebut berseronok.
Tapi dalam ni maksudnya adalah ikhtiar sedaya upaya dalam mengekalkan 3 sifat tadi berada dalam diri kita. Dah. Hatta takuna min ahli al-wara', sehingga kamu menjadi sebenar-benar orang yang disebut wara'. Wa hatta tanju, sehingga kamu berjaya yauma yaghidhu zalimu ala yadi, pada hari tanju di mana, pada hari di mana orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka. Itu di dalam surah hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Apa kata Allah? Hal ataka hadithul ghashiyah, tidakkah datang pada kamu wahai manusia? Orang kata apa? Apa? Hadithul ghashiyah, cerita-cerita berkaitan dengan ni hari akhirat ni. Tak ada dalam Al-Quran, dalam hadis ulama cerita, para sahabat cerita, tabi'in cerita semua. Tapi Allah akan tanya pada hari akhirat. Mai dah. Pasal apa? Pasal orang-orang yang zalim ni. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Orang yang zalim pada waktu tu semua tunduk khusyuk. Kononlah takut semua tu. Memang takut. Pasal dia tahu apabila bangkitnya seorang manusia daripada dalam tanah di padang mahsyar itu, maka salah satu yang terdetik dalam diri mereka, kata Rasulullah, tu dia betul dah. Alhaakum muttakatsir hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Satu, dia tersedak bila apa? Bila masuk dalam kubur. Tu dia sungguh apanya alam kubur ni ada. Yang kedua, bangkit di padang mahsyar. Allah, sungguh juga punya pada mahsyar. Tak? Itu. Hal ataka hadis. Orang-orang zalim ini gigit jari. Maksud di sini lah. Yang kitab ni Allah sebut di dalam ayat surah Al-Furqan ayat ke-27. Pada waktu tu orang zalim akan menggigit jari. Pasal apa gigit jari? Pasal tak boleh buat apa dah. Tak? Duduk pada mahsyar. Nak solat pun dah tak guna lah. Nak sedekah pun dah tak guna lah. Nak buat kebaikan pun dah tak guna lah. Dah terlambat dah. Itulah penyesalan yang tidak ada hujung dia. Wa husnul khalquka fahuwa hasbuka wa nasabuka. Dan kebaikan akhlak kamu itu, maka itulah yang dinilai dan dinasabkan kepada engkau. Maknanya khuluq, akhlak kita ini perlu dijadikan sebagai satu perkara yang sebati. Sebati dengan kita. Bangun tidurnya itu dengan doa, itu akhlak dia. Kita bangun tidur tambah-tambah lagi lambat kan, lompat terus masuk belayar, tak ada ambil tolong nampak. Bangun celik mata, di situ ada doa, maka itu adalah akhlak. Duduk sekejap mengikut Rasulullah SAW, saktah, tak bangun terus, itu adalah salah satu sunnah, maka itu beradab. Berjalan ke bilik air dengan melangkah masuk dengan kaki kiri, berdoa, maka itu juga adalah akhlak. Maka benda itu yang kita duk belajar, semua orang tahulah setiap hari akhlak-akhlak kita dengan doa-doa yang kita ambil, dengan doa-doa yang ustaz-ustaz duk ajar kan. Bila kita jadikan setiap aktiviti itu seharian, maka ia akan jadi satu aktiviti kita dan dia akan serasi dengan kita. Maka dia akan jadi sifat pribadi seorang muslim itu. Maka itu yang disebut sebagai akhlak. Maka berakhlaklah hisabu nasabah. Penilaian kita untuk diri kita, wa nasabuka, dan ni keturunan kita perlu kita ajak dengan cara yang berakhlak. Sebab apa? Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tu guru, nauzubillah macam ni. Nah, tiba-tiba anak murid, anak kita sendiri, kan, tak tutup aurat. Allah akan tanya di akhirat nanti. Tak kira lelaki perempuan, dia tak kira ada lah ni. Kan? Kalau pergi pantai tu tak kira lelaki perempuan, semua habis buka aurat. Pakai lok pendek dan apa semua, kan? Jadi kita akan ditanya. Nak tunggu. Maka sebab bila sebut akhlak itu bukan untuk kita sahaja.
maka dia akan turun kepada anak-anak. Tetapi anak-anak ni apabila dia belajar daripada kecil, ayah dia begitu, nescaya dia tak akan keluar daripada akhlak yang telah diterapkan daripada dalam rumah lagi, kan? Ayah ni pakai selop pendek jalan, liuk main depan tengok TV apa. Dah. Tak ada selop pendek, dia lengkap kain, pakai kain saja. Gulung kain sampai tengah pohon. Dia kata panas ni, tak boleh pergi jalan liuk. Anak perempuan umur 16 tahun duk tengok. Duk tengah tu, muak kiri kanan. Dah. Tu Allah tu sebenarnya dalam rumah tangga. Dalam rumah walaupun anak-anak, kita ada had dia. Al-Quran sendiri ajar pada waktu petang anak-anak tak boleh masuk bilik, pada waktu pagi, waktu sebelum subuh anak-anak tak boleh masuk bilik, waktu petang tak boleh masuk bilik, lepas maghrib tak boleh masuk bilik, lepas maghrib, lepas isyak ke atas tak boleh masuk bilik. Kita banyak yang tak buat benda akhlak macam tu. Tambah-tambah lagi kalau rumah kecil, betul tak? Dia tidur tergedang situ semua. Tambah ke atas pula sepupu sepapat masuk bergelempang. Kita tak guna akhlak yang Allah tunjuk dalam Al-Quran, yang Allah ajak dalam Al-Quran. Jadi macam mana dia nak menjadi satu role model untuk dia bawa waktu dia besar. Jadi itu hari ini kita kena cuba terapkan. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita cari dah apa Allah sebut dalam Al-Quran. Jangan anak-anak tidak boleh, yang dah balik tidak boleh masuk dalam bilik ibu bapa pada waktu-waktu tertentu. Tapi kena ajak daripada, kalau besar kena cerita dia tu. Kalau kecil kena ajak daripada kecil. Jangan masuk waktu ni, tak boleh masuk. Kan? Wa bihi yakmalu imanak, kata kitab, dan dengan akhlak itulah yang boleh menyempurnakan iman kita. Kan? Iman ni dia bersangkut paut dengan akhlak. Kalau kita tak ada akhlak, bagaimana iman kita nak jadi satu iman yang utuh? Kerana kita dah sebut tadi, akhlak itu adalah mengikut semua yang Allah sebut, Allah suruh, dan meninggalkan semua yang Allah larang. Jadi nescaya kalau kita tidak ada akhlak, tidak mengikut apa yang Allah sebut dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang, nescaya tidak sempurna iman yang ada dalam diri kita. Wa hadha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam indama su'ila, dan dengan dalil apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul mu'minina akmalu iman, ya Rasulullah, yang mana satukah orang mukmin yang sempurna imannya? Akmal iman, sempurna iman dia. Kata jawab Rasulullah, qal ahsanuhum akhlaqan, yang mana yang terbaiknya dia dari segi akhlak. Akhlak. Kira-kira kan? Wa qal, dan katanya innal mu'mina la yudrika bihusni khuluquh, sesungguhnya seorang mukmin itu dikenali dengan kebaikan akhlaknya. Darjatul shaimul qaimu, dengan darjah berpuasa dan bersolat. Maksud apa maksud darjah dan berpuasa itu? Solat dan puasa itu adalah salah satu daripada rukun, rukun Islam, dan adalah salah satu daripada rukun yang terpenting di dalam agama. Kalau tak solat, ini yang kita kata berkait rapat dengan al-amru bil ma'ruf ataupun al-nahyu 'anil munkar, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang ditegah oleh Allah. Kalau tak solat, solat itu wajib. Bagaimana orang yang tak solat boleh jadi berakhlak? Maka dalam konteks itu, orang-orang yang bukan Islam walaupun baik, sebenarnya tidak betul-betul lagi mempunyai akhlak. Itu saya minta masuk, itu hakikatnya. Baik, tapi mereka masih belum diiktiraf sebagai orang yang berakhlak. Kerana kalau betul-betul berakhlak, yang pertama sekali mendirikan solat, yang kedua berpuasa. As-salatu imaduddin, yang terpenting sekali. Kalau orang Islam dalam kenalan tinggal solat, maka samalah dia dengan apa? Orang bukan Islam. Dari segi akhlaknya tidak ada. Nampak? Okey. Lagi kalau
Ulah banyak-banyak ni orang marah pula. Nah, wa fi riwayah, dan daripada riwayat lain yang disebut sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bihusnil khulqi. Sesungguhnya seorang mukmin itu dikenali dari segi kebaikan akhlaknya, darajatil qa'imil lail wa sha'imin nahar, daripada segi bersolat di waktu malam dan berpuasa di siang hari. Ini dia adalah salah satu dua hadis. Satu dia sebut dengan cara umum solat dan puasa, yang satu lagi dia sebut secara khusus, iaitu dia solat yang tadi lebih kepada kewajipan, yang solat bil lail ni adalah lebih kepada sunat yang kita beratkan. Sunat-sunat dari segi sunat tahajud waktu sembahyang di waktu malam dan berpuasa di waktu siang, sunat-sunat puasa hari Isnin Khamis yang kita beratkan bagi diri kita, maka kita akan jadi orang yang berakhlak. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau start boleh berpuasa sunat, maka kita boleh tengok diri kita sendiri berubah dari segi percakapan, dari segi pergaulan, dari segi jalan, berubah. Sebab kita boleh nampak orang ni berpuasa, orang ni selalu berpuasa. Kalau solat malam lagi, kita akan nampak sifatnya akan jadi lebih tenang. Kita akan tengok. Jadi cuba. Itu adalah salah satu daripada tips untuk membina akhlak masing-masing. Wa nadhkur daiman wa abadan. Kita nak memberi, kata kitab ni, kita nak memperingati selama-lamanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha liyutimmamu, boleh tak masuk liyutimmama makarimal akhlak. Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan makarim. Karim ini maksudnya kesempurnaan akhlak. Karim ini makarimal akhlak, kita panggil akhlak yang top 10 dalam bahasa kita. Semulia-mulia akhlak itu maksudnya top 10, paling baik lah kita kata, kan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana ala khuluqin azim, dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu mempunyai akhlak yang hebat. Walihada kana qudwatun salihah, dan dengan itulah kita patut jadikan dia role qudwah tu, role model yang baik. Kita hari ni yang dengar ni, kita dah perlu tukar dah. Role model kita bukan Sylvester Stallone dah. Role model kita bukan The Rock. Role model kita bukan artis-artis Malaysia. Artis-artis perempuan lagi semua, dia tak boleh jadi role model kita kalau kita nak berakhlak dengan akhlak yang baik. Role model kita patut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita tu, yang dia kata uswatun hasanah, yang kita boleh buat sebagai contoh dalam kehidupan kita. Apa yang Rasulullah SAW buat, kita buat. Tak boleh lah Ustaz. Boleh, kita saja tak mahu. Tidak. Rasulullah solat 2 rakaat selepas setiap kali solat fardu. Tidak. Kecuali subuh dengan asar. Tidak. Boleh tak kita buat? Adakah kita perlu bayar duit untuk solat 2 rakaat itu? Tak perlu. Tapi kenapa kita tak buat? Kan? Ambat Ustaz, ada orang tunggu. Kan? Alasan tu macam-macam dengan hawa yang ada pada diri kita. Maka tips dia, buang hawa tersebut. Kalau kita nak mula untuk latih diri, maka kita kena buang hawa yang ada dalam diri itu. Kehendak-kehendak yang kita rasa keperluannya tidak betul-betul diperlukan. Maka kita akan mula melatih untuk stay, duduk di dalam kelakuan akhlak yang baik. Liman aradallahu wal yawmil akhir. Kalaulah kita nak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingati Allah dengan cara yang cukup banyak, dan berzikir juga adalah salah satu daripada
membina syakhsiah dengan berakhlak, dengan akhlak yang baik. Zikrullah, duduk saja zikrullah, subhanallah, subhanallah, dan alhamdulillah. Dan qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, ada 99 nama. Nak sebut yang mana pun sebutlah. Nak sebut Allah ke ataupun nak sebut Rahman, ayyamma tad'u, apa yang kamu berzikir itu, kan, menyebut itu, falahul asmaul husna, mestilah berada di dalam kalimah 99 nama Allah. Al-Qahhar, Al-Matin, macam-macam. Jadi pilih yang satu untuk kita beramal. Kita perhabislah sikit lagi, kita boleh ambil hadis lain, no? Fakul, kata kita, maka jadilah minal muqattadin, iaitu jadilah pengikut. Pengikut, kita kena letakkan diri kita hari ini. Kalau kita nak cuba untuk berlatih menjadi orang yang berakhlak, maka jadilah muqtaddin. Jadilah pengikut-pengikut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takun minal faizin fauzan azima, dan kita akan jadi orang-orang yang berjaya dengan sebenar-benar kejayaan, iaitu berjaya di dunia dan di akhirat. Wa hasbuka hadhal aqwal al-ma'thurah, dan bolehlah kita tengok kata-kata yang aqwal al-ma'thurah ni, kata-kata kita bagi apa? Al-ma'thurah, kata-kata semangat, kita kata-kata pujangga, lebih begitu. Husnul khuluq min nafsihi fi raha. Kalau kita ada kebaikan akhlak, maka diri kita sendiri akan rasa tenang. Kita sendiri akan rasa tenang. Di mana sahaja pun, kalau kita berada dalam keadaan akhlak yang baik, maka kita rasa senang, rasa tenang. Wan nasu minhu fi salamah, dan kalau seorang berakhlak duduk di dalam masyarakat, nescaya masyarakat itu selamat kerana orang-orang yang berakhlak. Sebab tu kalau kita tengok orang Islam duduk di dalam negara bukan Islam, selamat ke tak? Payah jawab. Padahal tahu jawapan. Tak selamat. Sebab apa? Sebab mereka duduk di kalangan orang yang tidak berakhlak. Tapi kalau orang bukan Islam duduk di dalam kampung orang Islam, selamat ke tak? Boleh hidup lama bercucu cicit. Pasal mereka duduk di dalam golongan orang yang berakhlak, dengan akhlak yang Islam. Itu beza dia. Wasai'ul khuluqi an-nasu minhu fil balad, dan seorang yang ataupun akhlak-akhlak yang buruk itu berada di dalam masyarakat akan menjadikan masyarakat itu tertimpa bala. Betul lah? Bukan bala daripada Allah, bala daripada orang yang mempunyai akhlak yang tidak baik. Macam seorang Muslim berada di dalam perkampungan orang yang bukan Islam, maka sentiasa dia akan menerima tumahan dan sebagainya daripada orang yang bukan Islam, kan? Yang berlaku di Palestin hari ini contohnya. Itu orang Islam yang berada di dalam keramaian orang-orang yang bukan Islam, orang Yahudi, maka mereka tidak berakhlak. Sebab tu dia pun boleh bunuh ikut suka hati. Itu contoh yang ada, kan? Wa huwa min nafsihi fi ghina. Dan orang yang tidak ada akhlak ni, hati dia susah. Hati dia susah. Pasal apa? Susah hati itu apabila kita tidak berakhlak, kerana susah hati itu berkait dengan dunia yang kita ada. Sebab dunia dan akhirat, kalau orang yang tak berakhlak, dia tidak akan pernah memikirkan akhirat. Dan pikiran tentang akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak berakhlak ini sebenarnya adalah salah satu daripada perkara-perkara bayangan, yang mana hari ini orang muda pun ada yang rasa ada ke akhirat. Bayangan itu yang ada pada diri orang-orang yang bukan Islam. Maka kalau ada begini, ini yang disebut sebagai tidak berakhlak. Jadi kalau tidak berakhlak, maka dia susah hati.
susah hati. Kat mana aku nak pergi? Kan, aku mati ni, aku tak ada apa dah, mati dah, habis dah. Jadi sebelum aku mati, aku kena cope lagu mana orang yang boleh, aku kena hidup bahagia dan sebagainya. Aku mati. Memang pun tak lega, tapi terpaksa mati. Kan? Tapi kita alhamdulillah orang yang Islam, mukmin, bila kita rasa bahawa kita ini berada dalam satu, orang kata apa, guideline Al-Quran dan Sunnah, maka kematian, kubur, mahsyar itu adalah perjalanan. Perjalanan. Belum kita hari di dunia, belum lagi selesai, masih dalam perjalanan. Maka itu akhlak kita beriman dengan apa yang Allah sebut, Al-Qadar dan Al-Yawmil Qiyamah. Itu iman kita. Maka kita jadi orang yang berakhlak. Jadi kita tenang. Kalau tak beriman pun mati, baik beriman dan mati. Betul tak? Kan? Untung kalau kita beriman dan mati, daripada kita tak beriman dan mati. Sebab kita semua akan mati. Maka di situ kita capai ketenangan. Betul tak? Capai ketenangan. Inna Allah Ta'ala ja'ala makarimal akhlaq wa mahasinaha wasilan bainahu wa bainakum. Sesungguhnya Allah menjadikan ja'ala makarimal akhlaq, kemuliaan akhlak itu dan kebaikannya adalah salah satu daripada hubungan di antara dia dengan kamu. Jadi nak duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena perbaiki akhlak kita. Kita kena perbaiki akhlak kita. Yang tiga perkara tadi itu, takwa, cita-cita dan apa dia? Khuluq, akhlak. Kena perbaiki betul-betul. Baru Allah tengok macam mana, oh inilah dia silah hubungan kita dengan Allah apabila ada akhlak di situ. Fahasbu rajul an yattasilu min Allah Ta'ala bi khuluq minha. Maka nilaian seorang lelaki itu apabila dia nak berhubung dengan Allah, maknanya dia ada hubungan dengan Allah itu bergantung kepada akhlak yang ada pada diri dia. Wal fadlu bil aqli wal adab. Dan sesungguhnya kebaikan, sesuatu kebaikan itu mesti ada dua benda, al-aqlu wal adab. Ini termasuk di dalam akhlak, akal dan adab kita dalam merealisasikan apa yang akal duk fikir. Contohnya, orang kita punya akal nak cuci masjid, kita boleh cuci masjid, semua orang pandai cuci masjid, tapi ada akhlak-akhlak tertentu untuk cuci masjid. Betul tak? Dia tak semua ngampai bomba. Oh, cuci selesai Ustaz. Semua ngampai bomba, habis kapek-kapek basah. Adakah itu berakhlak? Ataupun dia cuci dengan mop satu, kan? Semua cuci elok, orang boleh sembahyang. Jadi di situ kita tengok akal yang digunakan dengan cara yang cukup berakhlak. Wal aslu bil asli wal hasbu. Tidak, kebaikan itu tidak diukur dengan keturunan dan penilaian. Secara semata-mata keturunan dia baik, keturunan dia kaya, oh bagus dia bagus. No, bukan. Tak semestinya. Sebab akhlak itu juga seperti iman, la yuras, tidak diwarisi, mesti latihan. Mesti latihan. Dilatih oleh orang tua kepada anak muda, dan turun kepada cucu, cicit dan sebagainya. Mesti dilatih. Sebab tu yang kita duk marah anak-anak tu. Kan? Jangan buat begitu, tak elok. Maksud itulah akhlak dia. Tapi kalau kita tak pernah kata sepatah pun, maka anak tadi akan membesar dengan keadaan cukup tidak berakhlak. Tengok anak-anak lah kan? Kita tengok malah anak-anak besar dah, dipanggil pakcik-pakcik tu, oi pakcik, alih motor Ustaz. Oh push. Waktu tu kalau jumpa dia, pang bagi cakap dia lori. Itu sepatutnya. Itu sepatutnya. Pengajaran akhlak itu memang Rasulullah SAW datang dalam keadaan masyarakat jahiliah yang cukup teruk. Kita hari ini kembali kepada benda tersebut. Dan kalau kita nak buat macam Rasulullah dengan cara yang cukup hikmah, tak akan jadi.
Pasal kita kembali balik. Kembali balik benda yang dah ditinggal. Maknanya orang yang benda yang kita dah tinggal, kita contohlah saya minta maaf sebut, kita rosak rokok kan? Kita tinggal 2 tahun, tiba-tiba kita hisap balik, lagi banyak ke lagi kurang? Kan? Selalu hisap rokok dulu sekotak ustaz, lepas tu tinggal dah 2 tahun, kawan bagi, lepas tu lah sehari 8 kotak. Dia lagi teruk. Maknanya pendidikan terhadap akhlak itu perlulah jadi lebih tegas daripada zaman Rasulullah SAW. Baik. Lianna min man sa'a adabahu, kerana sesiapa yang buruk adab dia, dara nasabahu, dia akan merugikan nasab keturunan dia. Hari ini kalau kita rasa kita ni tak berakhlak baik, ingat bahawa anak-anak kita nanti akan menurut tingkah laku ibu bapa. Dia akan tengok, ayah ni kalau basuh kereta ya, pakai kain cuki tu, jarang tu, selepas tu kan tak pakai baju apa semua kan. Duk bergantung, tengoknya kiri kanan. Dia pun nanti buat lagu tu ya. Kan? Wa man dhalla, dan sesiapa yang tidak dhalla aqlahu, tidak menggunakan akalnya sebaik-baiknya, dhalla aslahu, maka dia akan menyesatkan seluruh keturunan dia. Itu penting. Al-aqlu katadbir. Nah, yang disebut tadi. Wal war'u kal kafi wal hasbu ka husnul khulq. Insya-Allah kita dah habis dalam hadis wasaya yang ketiga. Nanti kita akan masuk dalam wasaya yang keempat, insya-Allah. Baik. Ada soalan ke apa? Berapa belah? 5 belah. Baik. Ada soalan? Ya. Sebetulnya memang kaedah dia begitu. Kaedah dia begitu. Betul ke tak betul ke, Rasulullah sebut dalam hadis, sebut je alhamdulillah. Itu sepatutnya. Dia pergi orang kata, habis tu kata seorang yang saya cerita dulu, apabila orang buat fitnah kepada seorang ulama, satu hari dia minta maaf. Ulama tu tak marah dia, tak kata apa kat dia. Tapi dia kata apa? Bawa balik bulu ayam ni, di antara kau nak balik dengan mai balik kat aku, sama ada waktu balik ni engkau cari-carikan bulu ayam sampai tinggal batang, sampai rumah patah balik, kutip balik, carikan bulu ayam tu sampai datang kat aku. Dia pun balik dan dia buat perkara yang ulama tersebut. Maka sampai kepada alim tu, dia kata aku tak boleh kutip semua yang aku cari-carikan bulu ayam tadi sebab dah terbang. Maka kata ulama tersebut, itulah fitnah. Jadi macam mana lah, maka ulama tu tak mengiyakan, tak kata apa, tak marah, dan dia hanya cukup alhamdulillah dan berdiam diri. Itu je. Sebab apa? Bila kita mula satu jawapan, dia akan membuahkan banyak lagi persoalan. Dan itu adalah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, perkara-perkara yang syaitan suka. Idza jaa ahadakum binaba'in fatabayyanu, jika datanglah orang kepadaku dengan satu khabar kepada engkau dengan sesuatu perkabaran, maka tenang dulu, tabayyun dulu. Bukan orang main kata traktor jatuh, jatuh tengok, tak ada apa-apa lagi, relax dulu. Orang main kat kita kata ni, pakcik tu bawa siapa pula tua makin menjadi ni, apa kata contoh, tabayyun dulu, relax dulu. Relax. Ni memang nak cerita. Jadi tak perlu kita berlawan dengan kata-kata orang, tak perlu. Cukuplah dengan alhamdulillah. Tak perlu. Alhamdulillah. Di antara
kebetulan orang yang kata tu dengan tidak betul sebenarnya sama dah. Bila start normaliti orang ni hari ni daripada zaman Rasulullah SAW pun, bila Aisyah difitnah, dah difitnah, ingat tak cerita Aisyah difitnah dalam Quran kan? Berjalan dengan para sahabat, tinggal dia berdua-duaan. Maka Rasulullah SAW tidak pernah melawan fitnah orang, senyap dia sehingga turun ayat. Itulah kaedah. Jadi bila kita hari ni kan, kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak jawab? Bila jawab, syaitan buka soalan banyak lagi. Di sini buat apa? Dia buat apa ni? Agak-agak kan? Orang kata kat kita, contohlah orang kata kat kita ni, orang kata apa? Selalu orang kata apa kita, saya tak dengar orang kata apa kan? Tak hidung masin, kata kedekut kan? Biar apa orang kata kedekut pun, selama mana kita tidak mengamalkan perkara tersebut. Tapi bila kita mula marah, orang akan kata mungkin ada lah sikit pun kedekut dia tu kan? Tapi kalau kita diam dengan perkataan Alhamdulillah, semua perkataan-perkataan yang orang kata tu lama-lama akan hilang. Tapi ceritanya, kalau kita marah pun orang tahu juga, kita tak marah pun orang tahu juga. Benda dah tersebar. Tak ada guna pun kita nak apa betul kan? Jadi dia, itu akhlak yang terbaik. Dan akhlak yang terbaik. Sebab itulah kita, sebab dia main cucukan daripada iblis dan syaitan kan? Dia kata jawab kan? Kita relax dia. Dia kata apa pun kan? Nak kata dia sengit ke, nak kata bengkok ke kan? Nak kata jalan tak betul, ikut hampa yang tengok kan? Nanti kita ada salah satu daripada wasiat Rasulullah SAW dalam, dia kata apa? Cuba banyakkan berfikir tentang keaiban diri sendiri daripada keaiban orang lain. Itu Rasulullah sebut dalam hadis. Maksudnya nanti kita akan sampai. Maknanya banyak kita kena, bila orang semua buat macam tu, memikirkan keaiban diri sendiri, maka tidak ada usul nak mengatakan orang. Tidak. Masing-masing ada rasa diri dia tak baik, diri dia. Jadi dia tak ada masa untuk nak cari kesalahan orang, nak cari benda-benda jadi bunga tai orang kata nak gaduh, tak ada. Itu pun adalah sebahagian daripada akhlak yang kita perlu bina dan kita perlu latih hari ini. InsyaAllah boleh mesti boleh punya. Biar api dia panas telinga pun panas telinga, ambil air pun tegur sebab marah itu adalah sebahagian daripada bunga-bunga yang syaitan suka. Biar api lah. InsyaAllah boleh belum? Ada lagi soalan? Baiklah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'usri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء
وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.